Subhanahu wa taala. Pengarang kitab yang kita baca ni adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi di samping dia adalah seorang ulama fiqh, dalam masa yang sama beliau juga adalah ulama hadis. Dan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala antara ulama yang cukup berhati-hati dalam menerima sesuatu riwayat, sama ada hadis ataupun athar yang tidak mempunyai asas. Jadi kalaulah ada riwayat yang tidak mempunyai asas, maka Imam Nawawi cukup berhati-hati. Antara kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi adalah kitab Minhajut Talibin, yang mana kitab Minhajut Talibin adalah ringkasan daripada kitab Muharrar karangan Imam Rafi'i. Dalam kitab Muharrar, Imam Rafi'i ada menyebut tentang doa-doa yang digalakkan baca ketika kita mengambil wudu. Di sana ada doa yang dibaca ketika basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tetapi di dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi membuang doa tersebut. Kerana sebagaimana hak yang hamba sebut tadi, Imam Nawawi di antara ulama hadis yang cukup berhati-hati dalam meriwayatkan sesuatu riwayat sekiranya riwayat itu tidak mempunyai asas. Pengarang kita ni, di samping dia adalah ulama hadis, di samping dia adalah ulama fiqh, dia juga adalah seorang yang cukup kuat beramal dengan ilmunya, sehingga kan kalau kita tengok sebahagian daripada kitab Imam Nawawi, maka kita akan dapati Imam Nawawi juga adalah ulama tasawuf. Antara kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang membincangkan tentang perkara-perkara yang berkait dengan hati adalah kitab Bustanul Arifin, hak yang kita baca ni. Dalam kitab Bustanul Arifin, setelah daripada Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menceritakan beberapa tajuk yang penting dan utama, antaranya adalah dia meletakkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa athar yang diriwayat daripada sebahagian daripada sahabat, beberapa athar yang diriwayat daripada ulama-ulama generasi salaf. Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut pula perkataan-perkataan yang dibukukan, yang mana perkataan-perkataan ini boleh diambil pedoman oleh mereka yang ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya, kata Imam Nawawi, berkata Syekh Ahmad bin Abi Al-Huwara di dalam kitab Zuhud. Di sana ada beberapa kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang membincangkan tentang zuhud. Zuhud ini adalah hati tidak bergantung dengan dunia. Kalau ada kekayaan, kekayaan hanya berada pada tangan, bukan diletakkan di dalam hati. Kekayaan itu, kekayaan yang dimiliki, kesibukan dalam hal dunia yang dilalui oleh seseorang, sedikit pun tidak menghalang untuk dia terus meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Itu yang dinamakan sebagai zuhud. Kemudian aku telah mendengar sebahagian daripada sahabat kami, kalau tidak salah dia adalah Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani adalah seorang ulama tasawuf yang terkenal. Kubur dia terletak di suatu kawasan daerah nama dia Daraya di negara Syria sekarang ni. Baik. Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu radhiyallahu anhu, sesungguhnya bagi iblis itu ada seorang syaitan yang bertugas untuk merosakkan amalan seorang ahli ibadat yang mungkin mengambil masa 20 tahun lamanya.
Tugasnya ialah menggoda ahli ibadat itu sehingga ia bercerita kepada orang lain yang ia melakukan sesuatu amalan dalam rahsianya. Maka syaitan ini akan merasa puas hati kalau boleh ia menjadikan pahala ahli ibadat itu menurun daripada tingkatan sir rahsia kepada tingkatan jahar, yakni nyata. Maksud dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan syaitan dia telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk merosakkan anak Adam. Dia telah berjanji kepada Allah taala untuk dia merosakkan anak Adam supaya anak Adam itu akan menjadi temang-temangnya di dalam neraka. Iblis dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar orang-orang ngajar, bukan dia dengar syaitan-syaitan, bukan dia dengar, kata ada dia dengar. Tetapi Allah Taala telah menutup pintu hatinya daripada menerima hidayah, daripada menerima kebenaran. Begitu juga kita dapati di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mendengar kebenaran, walaupun dia melihat kebenaran, tetap dia tidak menerima kebenaran. Kerana Allah Ta'ala telah menutup hati mereka daripada menerima kebenaran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, pekak, summun bukmun umyun, bisu daripada bercakap perkara yang benar, pekak daripada mendengar perkara yang benar, tuli, buta daripada melihat perkara yang benar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Subhanahu wa taala tutup, teri hati-hati mereka itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah taala tutup pendengaran mereka itu. Wa ala absarihim ghishawah. Di atas mata mereka itu ada selaput yang menghalang daripada mereka melihat kebenaran. Jadi di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka melihat kebenaran, walaupun mereka mendengar kebenaran, tapi tetap mereka tidak menerima kebenaran kerana pintu hati telah ditutup oleh Allah. Sama juga dengan iblis. Iblis dia pernah berjumpa dengan malaikat, dia kenal malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia, suruh dia pula sujud kepada Nabi Adam, pernah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati dia ditutup daripada menerima kebenaran. Setelah daripada dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana melanggar perintah Allah taala, ketika Allah taala suruh sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara, dia enggan dan sombong, dia termasuk dalam golongan yang kufur, yang kafir. Maka dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dia akan mari daripada pihak depan, pihak belakang, kiri kanan, dia mari belaka untuk merosakkan anak Adam. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar anak-anak Adam ini menjadi penemang-penemang iblis dan syaitan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara tipu daya iblis kepada anak Adam adalah dia cuba menghiasi anak Adam terhadap perkara-perkara yang dapat menjauhkan anak Adam itu daripada Allah. Sebab benda yang maksiat ni dia ada lazat dia ada sedak dia. Dan dia cuba memahikkan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri anak Adam kepada Allah. Benda-benda yang molek, jadi berat nak buat. Itu di antara perkara yang dilakukan oleh iblis terhadap anak Adam. Jadi antara benda yang iblis nak anak Adam ni, tinggal benda yang diwajibkan, buat benda yang diharamkan. Tapi di sana ada sebahagian daripada anak Adam yang Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada dia, bagi hidayah kepada dia, sehingga
Dia mampu melakukan sebahagian daripada apa yang diperintah dan sebahagian daripada apa yang dilarang. Apabila berlaku kecuaian dia bertaubat, maka iblis sedikit pun tidak berputus asa. Maka iblis akan cuba mengurangkan pahala daripada ibadat yang dilakukan oleh anak Adam itu sendiri. Hak mula-mula tak boleh buat. Ya kona kau tu, kona kau ni, kona kau tu, dia pandai. Oh, dia pandai. Nak tahu pandai tak pandai iblis? Kita cari siapa manusia yang paling cerdik sekali di atas dunia nipu orang. Siapa manusia yang paling cerdik sekali nipu orang atas dunia? Anak buah iblis baru. Anak buah syaitan baru. Ni bos dia sendiri. Cuba bayang. Okay, dia pusing kau tu, pusing kau ni, pusing kau tu. Akhirnya kawan ni dah boleh buat, tak buat ibadat. Nak buat benda yang haram. Tapi ada hak yang sebahagian tetap juga buat ibadat. Dia akan mengurangkan pahala ibadat dengan dia mengganggu dalam ibadat itu sendiri. Apabila sempurna pula ibadat, dia akan cuba mengurangkan pahala ibadat dengan cara anak Adam itu cuba menceritakan kebaikan-kebaikan yang dibuat kepada orang lain agar kurang keikhlasan dalam melakukan ibadat tersebut. Kadang-kadang ibadat yang buat lama dah, orang pun tak tahu. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok, oh pahala penuh ni ibadat ni. Maka dia cuba mengurangkan pahala ibadat tersebut dengan dia cocoh-cocoh. Akhirnya anak Adam menceritakan benda baik yang dia buat dulu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya semata-mata untuk mendapat pujian manusia. Akhirnya ganjaran pahala yang sepatutnya dapat penuh, akhirnya tidak dapat penuh. Ni di antara cara iblis buat untuk menghasut, untuk merosakkan anak Adam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali di antara ulama yang cukup masyhur di tempat kita, Imam Ghazali ni adalah ulama yang cukup masyhur lah. Orang belajarlah kitab-kitab dia. Antara kitab Imam Ghazali orang belajar di tempat kita adalah kitab Minhajul Talibin, Minhajul Abidin, Minhajul Abidin. Biasa dengar tak kitab Minhajul Abidin? Biasa orang belajar. Sini ada ngajar dulu? Tak ada. Di sana ada kitab Imam Ghazali, nama kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan rasanya ada orang biasa ngajar kawasan ni, orang ngajar kita Ayyuhal Walad. Biasa dengar. Itu juga karangan Imam Ghazali, tak silap ingat. Dan ada lagi beberapa kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menceritakan bagaimanakah jalan-jalan syaitan untuk menjauhkan anak Adam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula dia cuba masuk kepada anak Adam agar anak Adam saat ni tu tak ambuh buat ibadat, malah buat ibadat. Ni yang bercerita secara kesimpulan je lah, bukan bercerita detail yang disebut dalam kitab tersebut. Macam-macam lah alasan. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni, macam-macam alasan. Dan alasan yang kita nak tahu alasan iblis itu, kita nak tahu mudah je. Kita tengok diri kita sendiri sebelum mari surau masjid dulu Benda alasan kita nak mari surau masjid, nak mari tempat-tempat majlis ilmu, nak mari nak buat baik. Sebab benda. Oh, macam-macam alasan. Hak jenis pada cakap. Ada semua alasan. Dak semayang pun ada alasan. Dak semayang ada alasan. Kalau dak mari dengar tu boleh tahan lagi. Ada alasan. Baik. Ni dak semayang pun ada alasan. Ada alasan dak semayang. Tu sebenarnya hujah-hujah, alasan-alasan yang diajar oleh syaitan. Baik. Jadi apabila orang ni Allah Subhanahu Wa Taala jaga dia, maka dia mari nitah dalam hati dia bahawasanya kehidupan dia di atas dunia hanya sementara. Kehidupan yang sebenar di negeri akhirat. Di negeri akhirat kehidupan di sana bekalan dia adalah amalan kebaikan. Kalau aku dah buat amal kebaikan ni, aku nak guna benda di sana. Tuan capuk dalam hati nak buat dah gerak mari benda tu dalam hati, dia pun kau nak buat lain pula. Iblis mari masuk kat lain pula. Dia masuk kat mana? Dia masuk kat pintu menangguh-nangguhkan.
Comel dah, betul bagus. Lu memikir buat akhirat bagus dah. Wah, esok dia buat lagi. Sekarang dia buat lagi. Kan kita banyak kan gitu kan? Nak buat benda kebaikan, nak ngaji ke, nak buat tu ke, sekarang esok, esok. Akhirnya cerah. Tak buat. Kalau Allah Ta'ala jaga orang ni, maka dia masuk pula kat pintu lain pula. Tak boleh. Bila mati ni bukan aku tahu. Kawan aku baru mereh, baru hok minum air kali. Petang tak ada dah. Tumuju dia kalau aku dak nyesal, dak kesudahan nyesal. Tu hidayah-hidayah yang Allah Ta'ala telah campur ke dalam hati hamba. Tak boleh tanggung-tanggung dia kok. Mati dak nyanyi aku. Ini nak buat. Jadi apabila gerak dia nak buat, dia masuk ke pintu lain pula. Dia masuk ke pintu mana? Buat banyak dah kan kita nak buat banyak. Supaya benda? Supaya benda hak yang kita nak buat saat ni tu penuh dengan kecacatan. Dia nak kat tu. Dia nak biar nampak penuh dengan kecacatan. Dah. Dia nak tahan tak buat tak boleh dah. Orang buat dah. Kok mana nak bagi kurang? Buat banyak tapi penuh dengan kecacatan. Orang yang Allah Ta'ala campur dalam hati dia hidayah. Kalau aku buat banyak, masang macam tank kosong, guna benda. Yang penting aku buat sempurna agar ibadat itu diterima oleh Allah. Sebab aku nak ganjaran pahala. Apabila tengok kau tu, dia pun masuk kat lain pula. Dia masuk kat riak, kat ujub. Buat molek dah sempurna. Hebat aku. Mari kat tu pula. Boleh orang lain dah boleh buat gini ni. Aku seorang je boleh. Mari boleh. Ujub. Mari nak tunjuk kat orang. Semua saat itu mengurangkan pahala ibadat. Itu kerja dia. Dan apa yang penting bagi kita, sebelum daripada kita nak cari penawar, kita kena tahu dulu penyakit. Kita kalau tak tahu penyakit, kita nak cari penawar mana? Itu di antara penyakit-penyakit yang perlu kita tahu, yang digunakan oleh iblis dalam menjauhkan anak Adam daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ke-30, dan telah kami riwayatkan daripada Ibrahim bin Sa'id. Beliau berkata, aku berkata kepada Abu Sa'ad bin Ibrahim, dengan sebab apa Imam Zuhri dapat melebihi kamu? Lalu ia menjawab, Imam Az-Zuhri adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in dulu. Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, dia termasuk dalam guru kepada Imam Malik, seorang ulama hadis, seorang ulama besar, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Maka ada orang tanya dia, orang tanya Ibrahim bin Sa'ad ditanya kepada Abu Sa'ad bin Ibrahim, apa Imam Az-Zuhri melebihi kamu? Sebelah kamu dengar dia ni nampak setara aja, tapi apa lebih dia? Daripada sudut ni lebih dia, daripada sudut ni lebih dia. Benda kau rahsia siapa ke dia lebih daripada orang lain? Lalu ia menjawab, Az-Zuhri dapat melebihi kami ialah dengan sebab beliau sentiasa datang ke majlis ilmu lebih awal dan duduk di bahagian hadapan. Sebab itulah dia melebihi kami. Kalau majlis ilmu dia mari awal, dia duduk depan. Maksud dia benda, dia memuliakan majlis ilmu. Kaedah kita kena ingat, orang yang memuliakan majlis ilmu, ilmu itu akan memuliakan dia. Orang yang memuliakan majlis ilmu, maka dia akan mendapat kemuliaan daripada ilmu tersebut. Jadi oleh kerana dia memuliakan majlis ilmu, mari awal, duduk depan. Lepas tu dia kata benda lagi, dan duduk di bahagian hadapan, dan beliau tidak pernah duduk di sebelah belakang. Kemudian selepas itu beliau selalu bertanya kepada semua lapisan orang, sama ada dia muda, tua atau perempuan tua, tanya belaka. Mulut dia tanya belaka. Orang muda ke, orang tua ke, orang lelaki ke, orang perempuan tua lah. Orang perempuan muda tak lah, orang perempuan tua. Sebab itu lihat orang tua. Dia apa tanya? Tanya tu bukan tanya orang
ikut dang tanya orang-orang pandai. Asal kata orang tu pandai, sama ada orang tu orang tua ke, orang muda ke, orang perempuan ke, orang lelaki ke, dia akan tanya. Maksudnya dia sentiasa berdamping dengan orang-orang yang ada ilmu, walaupun orang yang ada ilmu itu dari kalangan orang yang lebih muda daripadanya, walaupun orang yang ada ilmu itu adalah perempuan, dia berdamping dengan orang-orang pandai. Baik. Kemudian kata dia lagi, kemudian lalu beliau datang ke rumah orang Ansar. Orang Ansar adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah daripada kalangan Aus dan Khazraj, dia pergi rumah Ansar, dan beliau juga akan bertanya kepada semua lapisan masyarakat. Dah di Madinah, anak-anak para sahabat, cucu-cucu para sahabat yang mereka belajar daripada ayah-ayah mereka, dak dan jumpa ayah, pergi jumpa dengan anak, dak dan jumpa dengan anak, pergi jumpa dengan cucu. Maksudnya dia tetap mengambil peluang untuk mendapat ilmu daripada semua lapisan masyarakat. Yang penting ilmu itu memang betul diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata dia lagi, sama ada anak-anak muda, orang tua lelaki dan orang tua perempuan. Bahkan beliau berusaha juga untuk bertanya kepada perempuan yang masih muda. Siapa dia berusaha, tapi oleh kerana orang puang hak yang anak-anak dara ni ada banyak benda sekatan untuk dia bertanya, maka kuranglah sikit dia bertanya dengan anak-anak dara. Ada sebahagian daripada cucu-cucu perempuan bagi para sahabat yang mereka belajar daripada ayah dia, kadang-kadang belajar dengan toki dia sendiri. Maka semuanya adalah ilmu yang mereka ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ambil daripada mereka, maka sudah pasti ketulinan ilmu itu terjamin. Kemudian ke-31, dan setengah daripada perkara yang baik dijadikan adab di dalam hal meninggalkan mengambil berat dengan keindahan pakaian, makanan, minuman dan sebagainya, ialah apa yang telah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ni nak cerita benda, nak cerita tidak pandang kepada dunia. Cuba kita tengok cerita ni yang telah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Uthman An-Nahdi. Beliau berkata, telah datang kepada kami surah Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ketika itu menjadi pemimpin. Sayyidina Umar ketika itu menjadi ketua orang Islam. Kalau kita baca sejarah, kalau kita baca sirah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ketika Rasulullah masih lagi hidup, maka Rasulullah yang memimpin seluruh umat Islam. Ketika Rasulullah datang di Madinah, Rasulullah menegakkan dan mendirikan negara Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat Islam. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat bermusyawarah, akhirnya mereka bersetuju melantik Abu Bakar menjadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada Abu Bakar meninggal dunia, antara nama yang dicadang oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pengganti Abu Bakar adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. 2 tahun setengah, lebih kurang dalam 3 tahun Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, maka umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman Sayyidina Umar, banyak perkara yang Sayyidina Umar buat. Banyak perkara. Sehingga sampai ke sekarang ada sebahagian benda yang kita guna sampai sekarang sebenarnya bermula daripada Sayyidina Umar. Sebagai contoh, takwim hijrah yang kita guna.
145 dah lah ni. 45 dah kan. Baik. Hak tu juga hak yang mula-mula buat siapa tu? Siapa hak yang meletakkan takwim hijri saat itu? Sayyidina Umar. Tarawih 20, Sayyidina Umar. Banyak hak yang Sayyidina Umar buat. Dan Sayyidina Umar ketika dia memerintah sentiasa dia mengutus surat kepada pemimpin-pemimpin hak yang beliau lantik, hak yang duduk dalam negara ni, menasihat orang ni, nasihat orang ni, nasihat orang ni. Hak ni dia cerita lagu mana? Telah datang kepada kami surat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan kami ketika itu sedang berada di Azerbaijan. Bersama-sama dengan Uthbah bin Farqad. Sayyidina Umar berkata, amma ba'd. Adapun selepas itu, maka hendaklah kamu memakai kain, berselendang, berkasut, dan lemparkan sepatu, dan juga lemparkan seluar-seluar, dan hendaklah kamu memakai pakaian datuk kamu Nabi Ismail alaihi salam. Ini antara nasihat Sayyidina Umar. Sebab pemimpin-pemimpin yang Sayyidina Umar atur di sana, oleh kerana dia telah bergaul dengan orang-orang di sana, ada sebahagian daripada mereka cuba memakai pakaian-pakaian yang dipakai oleh mereka orang Nuh, sampai mereka telah meninggal pakaian tradisi yang dipakai oleh orang-orang Arab pada ketika itu. Sayyidina Umar larang. Sayyidina Umar kata, mu jangan tinggal pakaian ayahmu Nabi Ismail, mu jangan tinggal. Begitu juga kain mu kena pakai. Begitu juga dia pesan sesa. Tengok. Dan jauhilah bersedak-sedak dan pakaian bangsa ajam. Jangan mu ikut siapa ke pakaian pun mu ikut. Sebab kaya hanyut. Memang mula-mula pakaian, tapi akhir lama-kelamaan yang jadi hanyut. Dan ada sebahagian daripada orang kita, orang Islam, apabila dia belajar di negara barat, belajar di mana-mana tak ada masalah, di negara barat ke, timur ke, selatan ke, utara ke, di kutub utara pun tak ada masalah. Itu tak salah sebenarnya. Tapi bila dia belajar di negara barat, yang mana kawan-kawan yang dia kawan saat itu ramai daripada puak-puak Kristian, maka akhirnya dia saat itu dengan puak-puak Kristian, ia jadi terlalu lembut. Siapa ke bab-bab yang berkait dengan prinsip dalam agama pun boleh tergadai. Sebab dia tengok semua orang ni buat ni, orang ni hari ni, orang ni buat ni, dia tengok semua. Jadi benda hak yang dok comel ni, benda hak yang salah apabila tengok semua buat semua, ia jadi kalih. Macam kita kata gini lah, kita nak faham. Orang puang dok tutup aurat, orang puang hak yang mendedahkan aurat, pakai yang seksi, hukum dia adalah haram. Kalau kita tengok dalam satu hadis sebenarnya berat. Kata Rasulullah, sifani min ummati lam ara, sifani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan daripada penghuni neraka aku belum pernah tengok lagi. Antaranya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka asnimatil bukht. Perempuan hak yang berpakaian dalam masa yang sama bertelanjang, berjalan lenggang-lenggok. Mereka ini tidak akan mendapati bau syurga. Kan berat. Tapi kita jadi biasa je. Sebab dia tengok jak kecil lagi. Kita dia tengok dia jak kecil jadi biasa. Tapi kalau orang minum arak, rasa besar. Tapi lama-lama kalau orang pakak minum arak belaka, dia jadi biasa lah. Buktinya ada sebahagian daripada negeri-negeri yang asal lagi orang Islam, apabila perkara-perkara ni sudah menjadi kebiasaan, akhirnya orang anggap biasa. Ada sebahagian daripada negeri-negeri di Thailand yang asalnya adalah negeri orang Islam, tapi oleh kerana mereka hidup dengan orang-orang bukan Islam, akhirnya lebih kurang je dengan orang bukan Islam. Amagi ada di satu tempat,
Di Thailand nama negeri terang. Lebih kurang dalam 12 jam. Sana orang tak pandai dah. Cakap Melayu tak pandai. Tapi orang Melayu masih ramai di sana. Orang Melayu, orang Islam ramai. Kawan hamba tu orang nak. Hamba tak pandai cakap siang. Sampai sana tu nak cakap kena orang translate belaka lah. Hamba tak pandai. Baik, sampai sana hamba duduk berapa hari hamba tak ingat dah. Hamba dulu hamba pergi di Surat sekali, atas tu kau. Lepas tu hamba pergi di Terang sekali, ada umur kawan-kawan sana. Orang Melayu ramai. Tapi orang Melayu dengan orang Siang sama je. Sama je. Lepas tu kawan hamba ni jadi nakal. Sangat kata, kalau kita nega sini, benda hak yang paling laku. Cuba fikir. Benda hak paling laku. Seluar pendek paling laku. Orang puang, luar pendek. Orang lelaki, luar pendek. Anak dara, luar pendek. Hak paling laku dia kata. Orang Islam, tak Islam sama je. Luar pendek. Lepas tu pagi tu, ada orang lelaki tu dalam keadaan mabuk. Jadi biasa mabuk hari. Tanya, mari mana? Kadang dia kata, anda cakap ni mari daripada ni. Dia pun tanya, apa Jepun dok? Jepun dok. Dia pun duduk sebentar pergi cari kuih. Nak beri jamu kita. Dia beli kedai siang. Kita kata, tak akan kedai siang kalau kedai orang Islam boleh makan. Nak ayam dia, benda hak yang dosa besar apabila buat semua jadi dia, jadi kali. Macam kita kata sebahagian daripada orang-orang Islam hak yang hidup, hak yang belajar di negara barat, kalau mereka terlibat dengan mana gerakan-gerakan Islam, persatuan-persatuan hak yang menjaga agama, alhamdulillah. Tapi kalau kawan siang malam dengan Kristian, bermasalah hanyut. Siapa prinsip pun boleh hanyut. Usah kata benda-benda hak yang biasa siapa ke akidah pun boleh hanyut. Akhirnya semua agama sama. Akhirnya memuliakan pula agama-agama hak yang jelas dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Sayyidina Umar ambil berat kepada mana-mana pemimpin dia supaya jangan hanyut. Jangan lupa kita ni pakaian kita, cara kita jangan lupa kita duduk tempat orang ni. Sayyidina Umar pesan, nasihat kepada wakil-wakil dia yang dihantar dalam peperangan, dalam misi dakwah, dalam misi jihad, supaya jangan hanyut ketika berada di negara ajam, bukan di negara Arab. Dan ambil faedah dengan sinaran matahari. Jangan duk kurung, sedap weh duduk dalam, kalau sama kita duk cabat semua. Ambil. Kita orang Arab ni sentiasa duk sinaran matahari, naik kuda apa semua sekali. Tengok. Sebab benda? Sebab orang tu menguatkan tubuh. Kerana matahari itu adalah hammam orang Arab. Maksud dia tempat mandi buat orang Arab. Dan duduk dalam ekong semua kok. Duduk dalam tempat teduh semua kok. Jadi tak agak orang Arab tak dia gagah. Jadi tak agak lagi. Jadi kena jaga kekuatan. Dan hendaklah kamu mencontohi kehidupan datuk kamu, Ma'ad bin Adnan, yang hidup sangat sederhana dan kasar kehidupan. Dan pakailah pakaian yang buruk. Dan dahulilah. Maksudnya janganlah terlalu lawa sangat. Dan Sayyidina Umar ketika dia nasihat saat itu, dia orang yang mula-mula buat perkara tersebut. Sayyidina Umar, pakaian dia, benda kehidupan dia. Kemudian, dan dahulilah rombongan, maksudnya berjalanlah laju dan berlatihlah melempar anak panah. Jangan pula sedap duduk dah ni, jadi tak cara dah, panah-panah tak cara dah, senjata-senjata tak cara dah. Dan berlatihlah meloncat ke atas belakang kuda. Dan jangan kalah kamu meletakkan pelana yang empuk di atas belakang kuda. Dia pesan belaka, jangan tinggal hak asal. Ini jaga pesanan-pesanan yang Sayyidina Umar pesan kepada wakil-wakil Sayyidina Umar, yang Sayyidina Umar hatta berjihad, berdakwah dan seumpamanya. Ke-32 telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Rahman bin Salim Al-Ambari daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya Jabir pernah pergi menemui seorang lelaki yang meriwayatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan kelebihan menutupi keaiban seorang Muslim. Lalu lelaki itu berkata, sebenarnya bukanlah saya yang meriwayatkan hadis tersebut,
tetapi ianya ialah seorang yang dinamakan Imam Syihab. Lalu Jabir pergi ke negeri yang Syihab berada di sana, dan ia menemui amir gubernur negeri tersebut yang bernama Maslamah. Maka ketika Jabir sampai ke hadapan pintu amir tersebut, lalu berkata kepada pengawal pintu, katakan kepada amir bahawa hendaklah ia turun menemuiku. Lalu pegawal pintu tadi masuk ke dalam sambil tersenyum melihat hal ini. Gubernur bertanya kepadanya, apa yang terjadi sehingga engkau tersenyum? Ia menjawab, telah datang di hadapan pintu seorang lelaki yang menaiki seekor unta, dan ia berkata, katakanlah kepada gubernur bahawa hendaklah ia turun menemui aku. Gubernur berkata, kenapa engkau tidak bertanya siapa namanya? Pegawal pintu itu terus turun ke bawah dan bertanya, siapa nama lelaki tadi? Jabir memberitahu bahawa dia adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lantas pegawal pintu itu kembali menemui gubernur dan memberitahu kepadanya nama lelaki yang hadir di hadapan pintunya itu. Setelah itu gubernur tadi bangkit dari tempat duduknya dan menjenguk melalui tingkap sambil berkata, silakan naik. Lalu Jabir menjawab, saya tidak akan naik, cuma saya mahu supaya engkau beritahu kepadaku di mana kau rumah Imam Syihab. Gubernur tadi berkata pula, naiklah dahulu, nanti saya akan panggil dia datang sini untuk menunaikan hajatmu. Jabir menjawab, aku tidak suka bahawa engkau menghantar utusan untuk menjemputnya, kerana utusan gubernur apabila datang kepada seseorang maka ia mesti akan mencemaskannya, dan aku tidak suka bahawa dicemaskan seorang muslim dengan sebab kedatanganku. Selepas itu gubernur itu pun terpaksa turun dan terus pergi bersama dengan Jabir sehingga sampai ke rumah Imam Syihab. Lalu Imam Syihab melihat mereka daripada tingkap atas sambil berkata, apakah kamu bersedia untuk naik ataukah perlu untuk saya turun kepada kamu? Jabir menjawab, aku tidak mahu engkau turun kepada kami dan kami pun tidak mahu naik menemuimu. Tetapi riwayatkan kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan menutup keaiban seorang Islam. Lalu Imam Syihab berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara ala akhihi almu'min faka'annama ahyah. Sesiapa yang menutup keaiban seorang mukmin, maka seakan-akan ia telah menghidupkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ni adalah cerita yang cukup panjang, yang mana ada seorang yang dikenali sebagai Jabir bin Abdullah. Dia ni adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kemudian dia ada bertemu dengan seorang lelaki, yang mana lelaki ini dikatakan meriwayatkan hadis kelebihan menutupi keaiban orang Islam. Tetapi dia tak pernah dengar, maka dia nak dengar daripada orang tu. Seorang tu dikata riwayat daripada Rasulullah, maka dia nak dengar daripada orang tu. Kemudian lelaki itu berkata, sebenarnya bukan saya yang meriwayatkan, saya ambil daripada orang kau. Hak yang meriwayatkan adalah Imam Syihab. Mungkin jumpa dengan dia lah. Kebetulan Syihab ni duduk di sebuah negeri yang gubernurnya, menteri besar, kalau kat zaman kita kau lebih kurang gitulah, menteri besar adalah Maslamah. Jadi Jabir pergi. Maslamah ni kalau tengok Jabir memang kena hormat, sebab dia adalah seorang yang masyhur, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sampai di rumah menteri besar lah kalau kita kata. Ada pegawai duduk depan. Dia kata gini, pergi panggil ya, suruh menteri besar turun. Suruh menteri besar turun. Panggil, suruh turun menteri besar turun. Lepas tu pegawai kita tanya, khabar? Ada orang panggil semua turun. Pelik ni. Biasanya kita naik, orang lain naik mari jumpa. Dia kena turun nak setarak. Dah siapa nama dia, mula tanya ke? Dia tanya, rupanya Jabir. Cepat-cepat Maslamah turun. Baik. Kemudian Jabir pun kabarlah tujuan kedatangannya. Kalau gitu, kata menteri besar kau, gubernur tu kata, tak apa gitulah, ambil tawakil lah. Suruh Imam Syihab tu mari sini. Lepas tu dia kabar hadis. Tak boleh, kita kena pergi kat dia. Kena pergi kat dia. Tak comel buat lagu tu. Kedatangan aku ni bukan untuk menyusahkan orang, kata dia. Maka Maslamah ni kena ikut. Turun ikut, pergi jumpa. Maka sampai di rumah
Imam Syihab, maka dikabullah kedatangan dia adalah untuk mendengar hadis yang menceritakan tentang kelebihan menutup aib orang Islam. Kemudian dia menyebut bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man satara ala akhihi al-mu'min faka'annama ahyah." Sesiapa yang menutup keaiban seorang mukmin, maka seakan-akan ia telah menghidupkannya, seolah-olah dia menghidupkan orang tersebut. Kalau dia tutup aib, bukan dia membongkar aib, macam dia menghidupkannya. Orang yang menghidupkan orang Islam, orang beriman, besar pahala. Begitu juga besarnya pahala menutup keaiban orang yang beriman. Kemudian ke-33. Jadi malam ni kita berhenti sini dulu. Kita nak buka soalan sekejap. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita terganggu dalam sembahyang kan, time tu kita baca Fatihah, so kita tahu itu lah. Ketika kita sedang membaca Fatihah, tiba-tiba kita rasa terganggu, lepas tu kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, adakah putus mualak Fatihah? Ambo dah ingat, tapi hak yang ingat-ingat, tapi kena cek mulalah. Ingat-ingatnya membaca a'udzubillah ni, di tengah-tengah baca Fatihah ni, dia termasuk dalam zikir yang asing. Apabila termasuk dalam zikir yang asing, maka ia memutuskan mualak Fatihah, maka kena baca mula Fatihah. Cuma kena cek balik. Kena cek balik. Wallahu a'lam. Lagi? Dia pakai slow ketak. Slow ketak dia panggil kan. Tapi lepas tu dia pakai slow pendek tinggi ni. Atas sikit dari lutut. Dia pakai slow pendek. Betul, lebihnya buah ni slow ketak dalam. Baik. Dia pakai luar ketak. Luar tu lah hak yang membentuk tubuh tu. Tapi hak atas dia pakai luar pendek. Cuma buat luar pendek atas daripada pada lutut, sebagaimana sebahagian daripada pemain bola buat gitulah. Hamba tak tengok pun bola, tapi adalah orang khabar gitu. Baik. Jadi soalannya, adakah memadai ataupun tidak? Jawapannya kita kena tengok ia duduk mana. Kalau duduk dalam bilik, pakai spender saja pun tidak menjadi masalah. Tak ada orang lain, ataupun ada bini dia je, kan spender je dah bilik, tak ada orang lain. Itu tidak menjadi masalah. Baik. Kerana di sana ada aurat yang melibatkan pandangan mata orang. Jadi kalau tidak ada mata yang memandang, maka tidak menjadi masalah. Manakala pandangan mata isteri dia, itu bab lain, kerana di antara suami dengan isteri dia tidak ada aurat. Baik. Adapun kalau dia pakai cara pakaian tersebut di luar rumah sehingga ada orang boleh tengok, maka kita kena tengok. Kena tengok mana? Apakah yang diwajibkan kepada orang itu apabila dia berhadapan dengan orang lain? Apa yang diwajibkan kepada lelaki ataupun perempuan adalah menutup aurat. Orang lelaki ada aurat dia, orang perempuan ada aurat dia. Aurat orang lelaki di antara pusat dengan lutut pada pandangan mata lelaki-lelaki dan pandangan mata perempuan. Cuma bab mata perempuan ni ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Jadi aurat dia di antara pusat dengan lutut. Jadi apabila dia tutup di antara pusat dengan lutut, maka sudah memadai penutupan aurat yang diwajibkan oleh syarak kepada dia, nisbah kepada pandangan mata. Okey, selesai situ Lepas tu, apakah syarat penutupan aurat? Syarat penutupan aurat adalah yang pertamanya menutup warna kulit. Jadi kalau ia cari kaca 3C dah. Tapi gini lah. Ia buat pakaian kaca gini. Nampak lah. Hak cukur tak cukur tu nampak.
Memada ke tak? Tidak memada. Dia kata, hai boleh nak kena. Sebab apa? Kaca. Tapi nampak tidak memadai kerana belum lagi mencukupi syarat penutupan aurat. Yang pertama. Yang keduanya, mesti kena menutup bentuk tubuh. Saat ini menutup benda warna kulit, yang keduanya menutupi bentuk tubuh. Apabila tidak menutupi bentuk tubuh, maka belum lagi memadai penutupan aurat. Jadi hak pakai seluar ketat dalam getah tu, hak yang membentuk tubuh, belum lagi mencukupi syarat penutupan aurat. Maka perbuatan itu adalah salah, namun kesalahan dia sedikit ringan daripada tak pakai langsung. Kesalahan dia lebih ringan daripada tak pakai langsung. Wallahu a'lam. Syarat sujud perlu letak berapa jari? Syarat sujud kena letak berapa jari? Diletak. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Diperintah kepadaku sujud di atas 7 anggota. Antaranya adalah dahi, 2 lutut, 2 perut jari kaki dan 2 tapak tangan. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, apabila ada sebahagian daripada perut jari ataupun perut tapak tangan telah diletak pada lantai ketika sujud, maka sudah memadai. Apabila ada perut yang diletakkan di lantai, maka sudah memadai. Wallahu a'lam. Satu tayamum boleh dilakukan beberapa kali solat jenazah. Solat jenazah walaupun fardu kifayah, tapi dalam bab bertayamum boleh dilakukan beberapa kali. Wallahu a'lam. Betul? Ya salah lebih. Contoh-contoh kan ni tak faham. Contoh yang ingatkan ye puluh ya. Punya wigi 50 ya. Tapi tak mula betul. Ya wigi siapa? Baik. Ya wigi. Ambil kis. Okay, kita boleh kata gini contoh. Pas mayang orang pun buat gerak tabung dia pun tak pitih dalam. Masa dok jatuh tu tengok warna lain. Dia nak tak warna lain. Dia pun buka mudah nak ambil. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh tidak menjadi masalah. Orang lain pula jangan duk kata benda lah. Jadi yes, kalau di fatani kalau orang biasa pergi di fatani, dia kalau misalnya pitih bawa pitih 10 ya. Dia bukan 10 ya, kita contoh 10 ya. Dia nak derma seria, masa lalu dia pun tak pitih, dia pun ambil balik lalu, ambil cucu lalu. Benda tu adab biasa di fatani. Kalau hak yang biasa pergi fatani lah. Biasa pergi. Tak ada orang biasa pergi. Tak ada seorang biasa pergi. Tak ada seorang pernah tengok. Ada? Ada ke? Tak ada? Tak ada seorang? Amba dah duduk fatani lama. Jadi lalu kat depan papanya jemaah tu kan, lalu. Biasa lah tu kau. Dia kata nak pergi 2 kok je. Jadi pitih ada 10 kok, dia tak 10 kok, dia ambil 8 kok. Kalau kita tengok tak 10 ya, amba nak pergi 2 ya je, dah pitih ada 10 ya, tak pergi belakang, amba ambil cucu. Adab dah gitu. Cuma kat kita jadi malu lah sikit. Jadi kalau tak silap tak 50 ya tu, kira biar balik dega tidur rumah nak ambil mula tu dah. Tempat kita gitulah biasanya. Tapi boleh lagi ambil, tak ada masalah. Sebab kita silap kan, kita salah kan. Awalnya kita salah kan. Baik. Baik. Apakah maksud Allah Ta'ala ketahu dalam hadis?
Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpama Allah taala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Maka apabila Allah taala kata tidak ada sesuatu sama dengan Allah, maka apabila ada hadis yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala ketawa, maka yang pertama sekali kita kena letak dalam kepala kita bukan seperti ketawa manusia dan bukan seperti ketawa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketawa binatang ke ketawa manusia? Bukan. Sebab tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana maksudnya? Hak sebenar, maksud sebenar ulama berbeza kepada dua pandangan. Ada pandangan ulama salaf yang mana mereka menyerahkan maksud tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala serta beriman dengan hadis tersebut sekiranya hadis itu sahih dan membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sama dengan makhluk. Adapun sebahagian daripada ulama khalaf, mereka cuba menafsirkan perkataan tersebut sesuai dengan penafsiran yang digunakan pada bahasa Arab itu sendiri dan sesuai dengan penafsiran yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri, sesuai dengan penafsiran yang digunakan dalam bahasa Arab dan tidak bercanggah dengan dalil syarak. Okey, sebagai contoh, kita kalau kita suka sebab dia, sebab kita redha. Apabila kita suka, kita beri. Kita kalau ada benda apabila kita suka, kita akan bagi kepada orang tersebut kebaikan. Maka ada sebahagian daripada ulama menafsirkan makna Allah Ta'ala suka dengan makna Allah Ta'ala redha, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ganjaran, akan memberi ganjaran kepada golongan tersebut. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan hadis yang Rasulullah makan garang sebelum daripada makan nasi, adakah sahih? Tidak ada satu hadis yang sahih yang menyatakan hal tersebut. Cuma di sana ada beberapa athar. Athar tersebut bukanlah athar yang sahih, tapi hamba lupa athar itu adakah athar yang bersangatan dhaif ataupun hanya sekadar dhaif yang ringan, hamba lupa. Tapi tidak sampai kepada sahih. Wallahu a'lam. Jadi perempuan dia tidak digalakkan membaca dengan kuat dalam solat. Perbuatan tersebut makruh. Wallahu a'lam. Kalau tak ada kita berhenti ya. Amba dah ingat. Amba dah ingat. Wallahu a'lam. Musafir yang berimamkan orang yang sedang solat sunat, adakah dia kena solat secara tamam? Orang bermusafir apabila dia menjadi makmum kepada orang yang sembahyang sunat, adakah dia mesti kena sembahyang dengan tamam, kena buat 4, sedangkan orang hak sembahyang sunat buat 2? Jawapannya ya, kena buat tamam, kerana orang sembahyang sunat dia bukan buat qasar. Orang sembahyang sunat bukan dibuat qasar. Dia sembahyang sunat 2 rakaat tu dia sebenarnya dia sembahyang sunat dengan sempurna. Wallahu a'lam.
Jadi untuk malam ni sini dululah. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.